bila kita bicara tentang ilmu akidah ataupun ilmu tauhid, kita namakan sebagai ilmu tauhid. Benda dia, bicara dia adalah berkaitan dengan perkara-perkara berkaitan dengan hati kita. Ilmu yang membicarakan tentang perkara yang berkaitan dengan hati ada dua. Satu, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf berkaitan dengan akhlak, dan dia pun tempat dia yang pertama adalah di dalam hati. Satu lagi perkara yang pokok, iaitu ilmu akidah. Rukun agama ni terbahagi kepada tiga. Satu disebut iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Yang ketiga tu ihsan tu disebut tasawuf. Yang kedua Islam tu tempat dia, arti istilah ilmu dia dipanggil sebagai fiqh. Tempat dia di mana? Di luar anggota zahir kita. Dan yang pertama tadi iman. Iman tempat dia di mana? Di dalam hati. Baik. Iman ni bicara dia perkara dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keyakinan yang kita bentuk di dalam hati tentang sesuatu. Bila kita cerita tentang ilmu akidah ni, dia bicara tentang Allah, tentang apa? Ada tiga tajuk yang insya-Allah kita akan sebutkan tadi nanti secara ringkas. Tiga tajuk perbincangan kita dalam ilmu akidah. Baik tuan-tuan, akidah ni kita kena faham dulu apa benda akidah tu kan. Ada orang sebut, ustaz nak mengajar apa hari ni? Akidah. Tauhid bila pula kita nak belajar? Kan? Ada pula yang kata kita mengaji tinggi sikit lah, kami belajar ilmu kalam. Bunyi macam dahsyat ke tu kan? Tapi sebenarnya tiga perkara ni dari segi asas dia adalah sama. Ilmu tauhid itulah ilmu akidah, ilmu kalam itulah ilmu akidah. Nama dia berbeza-beza. Ataupun ilmu usuluddin, dia lah juga ilmu akidah, sama aja. Cuma dia ada sebab-sebab dinamakan dengan nama yang berbeza-beza tu, tapi dia satu. Macam kita katalah satu orang nama dia Osman, ada orang panggil dia Os, ada orang panggil dia Man, ada orang panggil dia An. Bukan orang yang berbeza, orang tu lah kan. Cuma dari segi keteperincian dia ulama ada bincang sikit panjang, dan yang tu insya-Allah kita tinggalkan kepada para ulama. Baik. Bila kita bicarakan ilmu akidah dipanggilkan sebagai akidah, kenapa? Akidah bermakna berasal daripada kalimah aqada. Aqada bermakna simpulan, menyimpul. Aqdun, satu simpulan. Kita bagi contohlah, kita simpul dua tali yang berbeza untuk jadi satu. Dan bila kita simpul tu, simpulan tu kuat, sangat-sangat kuat, maka simpulan tu dari segi bahasa dipanggil aqdun, simpulan. Baik, apa kaitan dia dengan ilmu akidah ni? Kaitan dia, kita menyimpulkan di dalam hati kita, membuat keputusan jazam yang teguh di dalam hati kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitan dia, sebab dinamakan ilmu akidah. Kita nanti buat kesimpulan di dalam hati tentang sifat-sifat Allah yang kita akan bicarakan kemudian, tentang Nabi, tentang perkara-perkara berkaitan dengan perkara-perkara sam'iyat. Baik, satu. Kedua, kenapa pula dia dinamakan ilmu tauhid ni? Pasal apa? Ilmu tauhid asal dia dari kalimah wahada yuwahidu tauhidan. Artinya apa? Artinya mengesakan Allah. Sebab ilmu ni kita belajar, tujuan dia kenapa? Nak mengesakan Allah. Tu kita tanya pula, apa dia pula ustaz esa-esa ni? Kan? Esa ni apa dia? Tak boleh sebutkan satu. Aku menyembah Tuhan yang satu. Kan bunyi sedap, kan? Menyembah Tuhan yang esa, macam tak berapa nak masuk, kan? Apa beza dia esa dan satu? Ada beza tak? Ada beza? Nampak macam satu ya. Ada orang tanya, Allah Ustaz, Tuhan yang esa baguslah tu, tapi macam tak clear. Dari segi istilah dia ada perbezaan. Satu boleh menerima pembahagian, satu boleh belah dua jadi dua, daripada dua boleh belah lagi, kan?
Tetapi bila kita sebut esa, dia tidak menerima pembahagian. Dia tak boleh dibahagi. Sebab tu kita sebut kita menyembah Tuhan yang esa. Esa tidak menerima pembahagian. Ilmu tauhid ni kita belajar dinamakan sebagai ilmu ni dinamakan sebagai ilmu tauhid sebab kita nak mengesakan Allah. Mengesakan Allah dari segi zat dia. Zat Allah Ta'ala tu Maha Esa, tak ada yang menyerupai dia, tak ada yang boleh mendekati seumpama dia. Laitha kamislihi syai', tak ada yang menyerupai dengan dia sesuatu apa pun tak sama. Kita nak mengesakan Allah dalam perbuatan Allah, dalam nama Allah, perbuatan Allah. Makhluk ni langsung tak boleh sama dengan Allah. Jadi kita belajar ilmu akidah ni, tujuan dia yang kedua atas nama ilmu tauhid, kita nak mengesakan Allah. Belajar dah ilmu tauhid, 30 kitab dah khatam, tapi masih lagi tak mengesakan Allah. Betul lah, Allah boleh buat, tapi kita tahulah kan, zaman ni kita pun dah canggih dengan teknologi ni kan. Ada benda-benda kita tak perlulah, kita benda bab ni semua kita serah kepada Allah. Tak perlulah kita duk cakap macam tu semua, macam tak kena kan. Zaman sains apa duk cakap serah pada Allah. Ada satu orang kata urusan-urusan manusia ni kita serah pada manusia lah. Manusia yang lebih tahu tentang manusia. Bunyi macam fikir macam cantik ke ayat ni. Tapi ayat ni ayat yang paling teruk, paling haprak bahasa Penang lah. Pasal apa? Paling teruk akidah dah. Maksud dia kata apa? Dia kata makhluk lagi tahu tentang makhluk. Allah Ta'ala tak apa nak tahu tentang makhluk ni. Yang ciptakan makhluk ni siapa dia? Allah. Kereta ni yang mencipta, daripada yang mencipta kereta lagi tahu pasal kereta daripada yang menciptakan kereta, daripada foreman kereta. Kita rasa macam dia ni sakit sikit kot kan. Sebab kalau yang membuat mesin, yang membuat kereta tu diprogram oleh si pembuat tu. Hakiki ataupun kita kata majazi lah kan. Orang kena program bahawa mesin tu bergerak. Tiba-tiba kata mesin ni lagi tahu pada orang tu. Kita kata macam mana ni? Ini masalah dalam tauhid, mengesakan Allah Ta'ala. Baik, ilmu usuluddin. Sebab apa dinamakan sebagai usul? Usul berarti akar asas bagi agama. Kalau kita kata pokok tu, akar dia tu adalah asas bagi pokok tu. Ilmu ni dinamakan ilmu usuluddin. Sebab apa? Ilmu ni ibarat akar bagi agama ni. Allah Ta'ala bagi contoh pun di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyebut seumpama satu kalimah yang baik ni, seumpama satu pokok yang asas dia, akar dia, tunjang dia teguh di dalam bumi. Sebab berasas daripada keyakinan kita kepada Allah ni akan menghasilkan amalan. Kalau kita tak yakin tentang kewujudan Allah Ta'ala, kita nak melaksanakan ibadah macam mana? Ibadah kita akan jadi hambar. Sebab kita tak rasa dia ni maha hebat. Doa kita akan jadi hambar. Kita buat tu dengan tanpa keyakinan kepada pencipta kita. Semua ibadat kita akan lemah. Dia boleh tinggal bila masa, sebab dia buat atas dasar adat budaya. Pasal apa duduk semayang? Kita dah dilatih daripada kecil semayang. Nak tinggal semayang pun tak sampai hati. Tapi kalau nak pergi mana-mana, tak apalah, yang tu tak boleh nak buat apa, darurat. Pasal apa? Sebab akidah dia kepada Allah Ta'ala lemah. Kerana selain daripada Allah, Allah dia boleh tinggal letak tepi. Perintah Allah ni dia boleh adjust, boleh modify, boleh tangguh, boleh nantikan. Kenapa? Punca dia tam akidah. Nak pergi kenduri, semayang boleh tinggal, balik boleh qada, dan dia tak rasa bersalah pun. Sebab dia kata okey lah, kita semayang tu pun kira okey. Dahsyat tu kan, kira okey lah saya, balik qada juga tu orang beriman. Kan? Kenapa? Sebab dia tak kenal siapa dia Allah. Masalah dalam usuluddin. Jadi usul, asas bagi agama, bagi Islam, bagi salat, bagi ibadah, asas bagi muamalah, bagi muasyarah, semua adalah dalam ilmu ni. Kalau satu orang tidak yakin kepada Allah Ta'ala, maka dalam muamalat dia ambil duit yang salah dan dia tak rasa bersalah. Dia kata okey lah, zaman ni kita tak boleh tengok sangat. Tapi kalau usul dia
benar mantap, halal haram jadi besar dalam hidup dia. Sebab tu ilmu ni dinamakan sebagai usuluddin. Baik, ini di antara nama-nama bagi ilmu ni. Tapi bicara ilmu ni sama. Apa yang kita nak bentuk dalam hati kita ni, nak bentuk keyakinan kita kepada Allah bagi betul.